Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Untuk banyak amat dihormati. Rupanya di saat usia Mahathir yang sudah hampir 100 tahun, ada pengakuan Tun Mahathir yang pasti menarik minat ramai rakyat Malaysia untuk mendengar. Ini adalah berkaitan dengan case di antara Mahathir dan juga Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Dalam satu perkongsian daripada Malaysia Kini, bertarik 14 Oktober. Saya Saman Zahid sebab dia saman saya, kata Mahathir. Saudara-saudara, mungkin ada yang tertanya-tanya, di saat usia Mahathir yang sudah hampir 100 tahun, adakah beliau masih lagi boleh berpikir secara waras, boleh berpikir secara rasional, ataupun mungkin Mahathir ini sudah nyanyuk? Mungkinkah Mahathir ini dah ada penyakit baru sehingga membuat kenyataan saya saman Zahid sebab dia saman saya. Nah, ini menjadi persoalannya. Saya tak kata Tun Mahathir nyanyuk, saya tak kata Tun Mahathir tak relevan, tapi mungkin sesetengah pihak, sesetengah rakyat Malaysia ada membuat pandangan sedemikian. Bahkan ada yang menggesa Mahathir untuk rehat kerana beliau sudah terlalu tua dan fokuslah kepada keluarga sahaja menurut beberapa cerita daripada netizen. Dr. Mahathir Mohamad mengakui bahawa saman fitnah terhadap Zahid dilakukan selepas Timbalan Perdana Menteri itu memfailkan saman terhadapnya. Bekas PM itu ditanya mengapa dia memfailkan saman fitnah ke atas Zahid berkaitan dakwaan dia memegang kad pengenalan IC yang tertera nama Mahathir anak lelaki Iskandar Putih. Ahmad Zahid menyaman Mahathir 99 tahun atas dakwaan bahawa dia cuba melobi Mahathir pada 2018 untuk menggugurkan tuduhan jenayah terhadapnya. Mahathir ialah PM ketika itu. Zahid memfailkan saman terhadap Mahathir pada April 2022, manakala Mahathir menyaman Timbalan Perdana Menteri pada Julai tahun yang sama. Jadi saudara-saudara, di dalam perkongsian ini, di dalam satu perkongsian daripada Facebook page Malaysia Kini, di bawah tajuk yang sama, di dalam ruangan komen ada yang kata, akan ada PRK Bagan Datuk. Adakah Zahid akan dipecat? Ada yang kata di sini, terbaik Tun M, saman jangan tidak saman. Dalam ruangan komen yang lain berkata, tua, kutuk, tak sedar diri. Sepatutnya kau ditembak dengan senapan gajah. Mungkin agak kasar di sini. Jadi mungkin ini adalah satu bentuk serangan terhadap Tun Mahathir. Tapi kita berdoa yang terbaik untuk Mahathir. Dan dalam ruangan komen yang lain berkata, pedulikan mereka, jaga keluarga sendiri. Saman menyaman sudah jadi perkara biasa bagi orang politik Malaysia. Mahkamah yang tentukan atau settle di luar mahkamah. Ada yang berkata di sini, cukup-cukuplah sang saka, naik muak aku tengok muka kau. Di dalam ruangan komen yang lain, rupanya ada serangan demi serangan terhadap Tun Mahathir. Dan ini pun berkata, di penghujung sisa usia atuk, pakar putar belit dan perusak Melayu, berpecah belah kiri, tidak serik untuk meraih sokongan, hanya ini sahaja yang boleh digalas, jadi taruhan demi capaian nafsu. Mengapa Zahid menarik sokongan kepada mantan PM Tan Sri Muhyiddin, kemudian mengarahkan Ismail Sabri menguburkan parlimen? Kerana apa? Coba teka, fikir-fikirkan. Jadi saudara-saudara, Anda boleh lihat di dalam ruangan FB Malaysia Kini BM. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, kita terima berita tergempar berkaitan dengan serbuan yang dilakukan oleh SPRM dan menemukan ringgit Malaysia bernilai RM5 juta dan melibatkan skandal rasuah
Dan duit ini kononnya ditemukan di dalam sebuah kediaman. Dan yang menjadi persoalan adalah perkara ini rasuah melibatkan ahli politik yang terkenal. Namun identitinya kita masih lagi tertanya-tanya. Berkaitan dengan ini, satu lagi keputusan terkini, dua lagi rumah diserbu, SPRM rampas 321.000 tambahan kepada RM 5 juta. SPRM menyerbu dua lagi rumah dan merampas RM 321.000 tambahan kepada RM 5 juta dalam mata uang yang dirampas dari kediaman seorang ahli politik. Mungkin ada yang mengaitkan ahli politik ini adalah daripada kalangan kepimpinan Perikatan Nasional. Mungkinkah juga daripada kalangan kepimpinan kerajaan? Kita pun tak tahu. Adakah beliau seorang adun? Adakah beliau seorang ahli parlimen? Ataupun seorang menteri kah? Nah, ini semua menjadi persoalan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan bahwa serbuan terbaru dibuat semalam di kawasan sekitar Lembah Kelang. Kita telah menahan 4 orang dan kenyataan daripada 15 saksi. Mereka yang ditahan termasuk seorang pengarah syarikat, seorang wakil MBI Selangor, seorang bekas pemandu dan bekas pegawai keuangan. Kita percaya ada lebih banyak uang yang dilaburkan di Singapura dan disimpan di bank lain. Kita akan meneruskan siasatan dalam perkara ini, katanya lagi. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, ini adalah berkaitan dengan skandal pasir. Dua lagi lokasi diserbu. Ahli politik akan dipanggil. Nah, menjadi persoalan siapakah ahli politik ini? SPRM menyerbu dua lokasi yang digunakan untuk menyimpan uang susulan konsesi perlombongan pasir di Selangor. Ketua Pesuruhjaya SPRM mendedahkan RM 243.000 dan RM 256.000 dirampas di dua lokasi berasingan di Lembah Kelang. Selain itu, katanya SPRM juga mendapat maklumat ada uang yang jumlahnya tidak didedahkan dilaburkan di Singapura. Jadi saudara-saudara, kita masih menantikan siapakah ahli politik yang akan dipanggil ini. Teman-teman, apa komen Anda?